Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita saudara-saudara di channel Malaysian Respond. Macam biasa, intro dia cuma minta subscribe lah. Kalau tak keberatan silakan subscribe. Kalau mau share lebih bagus. Kepada rakan-rakan saya, saudara-saudara saya dari suku Bajau Suluk, saya harap video ini di-share banyak-banyak kerana ini adalah sangat bermanfaat. Kerana video ini membincangkan tentang salah seorang pahlawan kita, pahlawan negeri Sabah, yang orang kata wira yang tak didendang, tapi peranannya sangat besar. Hal ini harus kita simpan untuk juga renungan anak cucu kita nanti ya. Okey, saudara-saudara sekalian, saya mau tanya dua hal ini. Pertama, pernah tak kamu menonton filem Lieutenant Adnan? Kalau tidak salah saya, pelakon perempuan dia Umi Aida. Yang laki-laki tu Khairi mungkin. Khairi apa, saya pun kurang ingat nama dia. Tapi lakonan itu mengisahkan tentang kepahlawanan Lieutenant Adnan yang berjuang bagi pihak British untuk mempertahankan Bukit Timah di di Singapura daripada serangan tentera Jepun. Dan Lieutenant Adnan telah gugur sebagai bunga bangsa, mempertahankan pos itu bersama rakan-rakannya, walaupun dia orang overwhelmed dengan kekuatan Jepun, tapi dia orang pertahankan itu kubu yang di Bukit Timah itu. Itu kisah Lieutenant Adnan, wira Perang Dunia Kedua kita. Kalau ada yang suka tengok filem Piramli, mungkin boleh tengok filem Sarjan Hassan. Filem Sarjan Hassan ini pun sebenarnya kisah benar juga, cuma kesahihan dia dengan data-data wira itu sendiri tidak dapat dipastikan. Nah, itu yang di semenanjung dengan Singapura. Di Sabah tidak kurang hebat kerana pertempuran Jepun di tanah air kita Malaysia ini yang paling besar sebenarnya berlaku di Sabah. Kerana penentangan itu lebih kuat di Sabah dengan gerila Kinabalu. Gerila Kinabalu ini diketuai oleh Albert Kwok menurut versi sejarah yang kita pelajari di sekolah. Tapi soalan kedua saya, ada yang pernah pergi Petagas kah? Tugu peringatan Double Tent. Kalau kita pergi Petagas, tengok kubu peringatan Double Tent, maka kita akan nampak nama yang teratas sekali tertulis di situ, Letnan Muda Imam Marajukin Al-Ahad. Nah, jadi kita akan kaji kenapa nama Imam Marajukin berada di atas nama General Albert Kwok. Begini kisahnya. Menurut catatan sejarah di Wikipedia yang dihantar oleh salah seorang sepupu saya, Tuan Zuhaib Hadi dengan Tuan Perwin Nasir, mereka menunjukkan fakta-fakta di YouTube dan di Wikipedia yang menyatakan bahawa Letnan Muda Imam Marajukin Al-Ahad dilahirkan pada 9 April 1918 di Tapian Bohe, Mantabuan, di gugusan Pulau Tawi-Tawi, distrik nombor 5. Okey. Pulau Tapian Bohe, Mantabuan ini sebenarnya cuma 4 km dari tempat kelahiran ayah saya di Lakit di pulau yang sama, iaitu Mantabuan. Ya. Okey. Tarikh lahir dia pun 9 April, saya lahir 10 April. Tetapi walaupun dilahirkan di Tapian Bohe, Mantabuan, sebenarnya dari sebelah ayah Imam Marajukin berketurunan Arab campur Bajau daripada sub-etnik Sikubung. Tapi tidak dinyatakan kerana sub-etnik Sikubung ini sebenarnya merujuk kepada suku bangsa Bajau yang berada daripada Selangan Pukul sampai Kebenaran. Ini sub-etnik Sikubung. Kemudian dari Selangan Hea sampai ke Ungus Metata ke Baldatal Islam adalah orang kata sub-etnik Tanduk Bas. Dua ya. Jadi, okey. Daripada namanya, daripada sebelah ibunya, Imam Marajukin ibunya berketurunan Suluk campur Cina. Suluk campur Cina. Jadi 4 bangsa. 2 bangsa besar daripada luar, iaitu Arab dan Cina, dan suku kebanggaan kita Bajau dan Suluk. Jadi dia mempunyai 4 etnik. Okey, itu susur galur keluarga Imam Marajukin. Dari namanya ditulis Imam Marajukin Al-Ahad. Ada juga yang menyatakan Imam Marajukin Muhammad Ahad. Ada yang menyatakan Imam Marajukin Said Ahad. Ya. Okey, kalau Said mungkin ada kena mengenal dengan keturunan Arab, tapi huruf L ini Marajukin Al-Ahad sebenarnya merujuk kepada perkataan lajah.
besar kemungkinan, kita tidak dapat pastikan, tapi L besar kemungkinan berasal dari perkataan Lajja. Lajja ini kalau bahasa Sinama, bahasa Bajau Tawi-Tawi, maksud dia adalah putra. Kerana bahasa Bajau tidak mempunyai gelaran untuk raja dan putra, tapi putri ada digelar putli. Tapi Lajja merujuk kepada putra. Jadi besar kemungkinan nama yang pertama Imam Marajukin Lajjah Ahmad atau Lajjah Muhammad adalah nama beliau. Okey. Imam Marajukin berkhidmat dengan tentera Amerika, ya. Gabungan tentera Filipina dan Amerika yang berjuang menentang Jepun di banyak daerah di Filipina. Dia telah berjuang di dalam pertempuran Manuk Mangkau, berjuang di pertempuran di Battle of Leyte. Battle of Leyte adalah bila General MacArthur datang, yang ada tugu di orang jalan di atas air itu. Okey. Tapi kecekapan Imam Marajukin dan daripada sukunya yang dekat dengan suku-suku di Sabah menyebabkan beliau telah dipilih sebagai ketua gerila membantu Albert Kwok dalam gerila Kinabalu. Jadi dari tahun 1943 apabila Imam Marajukin dihantar ke Sabah, maka bermulalah siri-siri pertempuran hebat di antara Imam Marajukin, sang perwira Sabah ini, bergabung dengan seorang lagi perwira kita yang kita hormati, iaitu Albert Kwok dalam gerila Kinabalu. Tuan-tuan dan puan-puan, mesti kita akan fikir macam ni, ya. Lieutenant Adnan berjuang untuk British, tapi dianggap perwira. Lieutenant Marajukin berjuang bagi pihak Amerika, tapi masih dianggap perwira. Kenapa? Adakah kita benci Jepun dengan slogan Asia for Asianya? Tidak, bukan begitu tuan-tuan. Tapi pada masa itu, tujuan Jepun yang berpaksi kepada pihak Axis, iaitu gabungan Jerman, Itali dan Jepun, adalah bertentangan dengan pihak berikat. Sedangkan kita pada masa itu berada dalam susur galur penjajahan pihak berikat yang bakal dimerdekakan jika tidak ada krisis Jepun. Jadi perjuangan mereka secara tidak langsung adalah perjuangan memerdekakan negara. Perjuangan memerdekakan negara, ya, dan menghindar penjajahan baru. Okey, jadi Lieutenant muda Imam Marajukin berjuang di Sabah sebelum dihantar ke Battle of Guadalcanal di Guinea. Okey tuan-tuan, jadi kenapa saya menceritakan hal ini? Pertama, kepada kita semua rakyat Sabah, supaya kita membongkar kembali sejarah yang benar. Kita berbangga dengan perjuangan Datuk Paduka Mat Salleh menentang British. Kita berbangga dengan perjuangan Albert Kwok menentang gerila Kinabalu. Tetapi yang peliknya, kita aneh, kenapa seorang wira yang begitu besar pengorbanannya, yang namanya ditulis oleh pihak British dan Amerika di atas batu peringatan di Petagas sana, kita lupakan, tidak ada dalam buku teks. Tidak ada. Kita ada sejarah Mat Kilau di Pahang. Kita ada sejarah penentangan Tok Janggut di Kelantan. Kita ada sejarah perjuangan Si Putum dan Datuk Maharaja Lela di Perak. Perjuangan Haji Abdul Rahman Limbung di Terengganu. Semua ini dibukukan dengan baik, diceritakan. Saya tidak memperkecilkan peranan wira-wira kita. Mereka semua harus kita hormati. Mereka adalah wira-wira bangsa yang berjuang sama ada secara langsung atau langsung untuk kemerdekaan kita. Tapi kalau kita tengok konteks perjuangan, jumlah korban, kecekapan berjuang, Imam Marajukin tidak salah. Kalau saya katakan antara wira terbesar, wira terberani, wira terbijak dalam perjuangan pahlawan-pahlawan kita di Malaysia. Tetapi apabila Lieutenant Adnan yang berjuang di Singapura diangkat sebagai antara wira yang terhebat, begitu juga dengan Kanang Anak Langkau yang berjuang menentang komunis di Sarawak, maka sedikit rasa terkilan. Dan ini merupakan satu lagi bukti bahawa usaha-usaha untuk menghapuskan kaitan Bajau Suluk dengan sejarah Sabah itu sebenarnya ada. Kita harus maklum, perjuangan Imam Marajukin adalah bagi pihak Amerika yang berjuang untuk Sabah, bukan British. Jadi besar kemungkinan British melenyapkan sejarah ini untuk menguatkan lagi twisting mereka dalam Suruhanjaya Koboh nanti 20 tahun akan datang daripada Perang Dunia Kedua. Boleh jadi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi video ini untuk kita orang Sabah mengingat perwira kita, untuk kita orang Malaysia semua mengingat perwira kita. Jangan ada kita pilih-pilih, wira ini kita pilih, wira ini kita ingat, ini tidak, jangan. Dan kepada kita pula Bajau Suluk, kita harus berbangga dengan wira kebanggaan kita ini. Akhirnya saya yakin antara para pendengar atau penonton video ini ada yang tidak tahu kisah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tinggal di daerah KK, silakan pergi ke Museum Negeri Sabah. Silakan jumpa kurator museum dan tanyakan tentang sejarah perjuangan Lieutenant Imam Muda Marajukin.
ya, Letnan Muda Imam Marzukin, ya. Dan kalau berkesempatan mungkin boleh berjumpa dengan cucu cicit pahlawan yang hebat ini. Di Sabah, di KK ada yang namanya keluarga Arab, keluarga Haji Sakman Arab. Mereka ini adalah cucu yang direct descendant daripada Imam Marzukin, ya. Dan mereka ini adalah makcik-makcik, pakcik-pakcik saya, karena saya punya ayah dilahirkan di Mantabuan, di Lakit, ya. Jadi tuan-tuan, saya bukan mengaku-ngaku, tapi ini fakta. Keluarga Arab yang sekarang berada di Kota Kinabalu dan Sandakan adalah direct descendant, keturunan langsung daripada perwira besar ini. Jadi begitulah tuan-tuan. Jangan kita lupakan sejarah. Kita cek betul-betul. Fakta yang saya berikan ini sedikit saja. Tuan-tuan boleh cek di Wikipedia ataupun cek di YouTube, ya. Tujuan saya mengadakan video ini untuk membuka jalan kepada tuan-tuan mengcek fakta yang harus kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, ya.